Gubahan manik merupakan satu seni kraftangan yang begitu popular di Sarawak. Sejak zaman berzaman, kemahiran menggubah manik telah menjadi satu seni tradisi di kalangan masyarakat etnik Sarawak. Manik merupakan perhiasan diri yang digemari dan masih dijadikan perhiasan oleh masyarakat etnik di Kepulauan Borneo. Siapa menyangka bahawa manik warisan dari satu kaum yang dikenali dengan gelaran Lun Bawang dari Sarawak ini merupakan satu warisan tradisi yang amat penting bagi kaum wanitanya dan boleh mencapai harga ribuan ringgit. Ini mahal lah, yang dia peta sejak dia dulu harga 5,000, mana dapat kita beli. Hiasan manik banyak digunakan oleh suku kaum etnik di Sarawak seperti orang Ulu, Iban, Kayan, Kenyah, Bidayuh dan Melanau. Kerana kesukaran mendapatkan manik ini, seorang usaha wanita yang dikenali dengan nama Puan Litat Muluk telah berusaha belajar sendiri kaedah pembuatan manik dari tanah liat lebih 20 tahun dahulu. Terletak di antara sempadan Sarawak dan Sabah, Lawas adalah satu tempat yang unik yang terletak di hulu Sarawak. Walaupun tidak disebut di dalam perlembagaan, kaum Lun Bawang diletakkan di bawah kategori orang Ulu bersama bangsa dan 27 kaum yang lain seperti Kayan, Kenyah, Kajang, Kejaman, Punan, Ukit, Penan, Lundaih, Murut, Berawan, Kelabit dan sebagainya. Menurut sejarah, pada zaman penjajahan British, etnik Lun Bawang sebelum ini dikategorikan sebagai bangsa Murut bagi penduduk yang tinggal di hulu sungai. Namun, setelah tahun 70-an, kaum Lun Bawang tidak lagi dikategorikan sebagai kaum Murut dan dikenali dengan gelaran mereka sendiri iaitu Lun Bawang, yang mana perkataan Lun bermaksud orang dan Bawang bermaksud tempatan. Malah, sejarawan seperti Hedi Munan dalam kajiannya Lun Bawang Beats menyebut bahawa Kelabit dan Lun Bawang atau Murut sebagai satu bangsa yang berkait rapat dengan pembuatan pakaian, dan sejarawan tersebut menyebut skirt pendek dan penutup kepala dari manik adalah adat kebiasaan bagi kedua-dua bangsa tersebut. Kini, etnik ini lebih dikenali sebagai Lun Bawang bagi merujuk kaum yang tinggal di kawasan Lawas, Limbang dan sekitar Sarawak dengan jumlah penduduk seramai 16,038 orang berdasarkan bancian rasmi pada tahun 2010. Dengan penduduk sekitar 16,000 orang ini, kaum Lun Bawang antara etnik minoriti Sarawak
yang mempunyai budaya unik terutama dalam penyimpanan khazanah dan kerumitan pembuatan manik. Kini, terdapat lebih beribu variasi manik di seluruh dunia, termasuk di benua Afrika. Lawas menyambut kami dengan lambaian pagi bagi kami meneliti dan mengkaji khazanah manik yang unik ini. Terkenal dengan maskot kerbau menyimpan khazanah warisan negara. Di Long Tuma, Lawas, terungkap satu kisah wanita yang mahu agar manik dapat dimiliki oleh semua lapisan masyarakat dengan kos yang sederhana. Puan Litat akhirnya cuba belajar sendiri bagaimana membuat manik tersebut. Saya Litat binti Muluk dari kampung Long Tuma, Lawas. Saya umur saya sekarang 67 tahun. Saya buat manik ini dari 91. Sampai sekarang saya buat manik ini sudah 23 tahun. Manik ini satu macam berharga di suku kami lah. Dengan hanya berbekal manik yang diwarisi turun-temurun, beliau mula mengkaji mengenai tata cara dan bahan-bahan membuat manik lebih 20 tahun yang lalu. Hanya dengan berbekalkan sedikit ilmu cara pembuatan manik, beliau memulakan dengan mengambil tanah di sepanjang Sungai Lawas. Namun tidak semua tanah liat tersebut sesuai untuk pembuatan manik dan banyak yang tidak menjadi. Pasal tanah ni, dulu pun kami tidak tahu mana tanah yang bagus untuk pakai kami, dia okey. Saya cobalah karena saya tahu ini perempuan, selalu kami wanita kan selalu pakai ini harian lah. Ya, saya takut ada efek kanser kah macam ini. Baru saya coba dengan beli tanah di Long Langai. Long Langai itu Baklalan. Saya beli sikit untuk buat kajian. Long Kapau ada juga dia. Di sini Long Tuma pun ada. Tapi ada 5 buah tempat lah saya ambil itu tanah. Buat kajian dengan sirim sampai 1 tahun. Baru keputusan dia datang tanah yang diambil di Sungai Lawas saja dia okey. Sampai sekarang kami pakai sana. Mencari tanah yang sesuai bukanlah cabaran yang sukar. Apa yang sukar ialah bahaya yang menanti di Sungai Lawas, iaitu buaya. Kehadiran buaya di Sungai Lawas dahulunya adalah satu pemandangan yang asing. Berkemungkinan aktiviti manusia dan pembangunan di sekitar sungai membawa buaya ini semakin terhimpit sehingga ke arah penempatan. Menunggu mencari mangsa sehingga membahayakan. Pengalaman 20 tahun digunakan oleh Puan Litat apabila menunggu sehingga air sungai surut sebelum beliau turun ke sungai bagi proses membuat manik ini. Ilmu pembuatan manik ini diwarisi oleh Puan Patricia, anak kepada Puan Litat. Pembuatan manik tanah liat itu bermula dari mengambil tanah liat di Sungai Long Tuma. Ya, diambil dari tanah liat yang dari dasar sungai itu, bukan yang dari tebing itu, sebab mutu tanah liat itu yang terbaik lah. Proses pertama ini adalah proses penyaringan di mana para pekerja akan mengambil tanah yang telah dipilih
dan diletakkan di dalam penapis bagi mengasingkan benda asing yang terdapat di dalam sungai. Mereka akan memilih tanah yang baik dan sesuai untuk dijadikan bahan manik. Proses ini mengambil masa kira-kira 30 minit sehingga sejam, bergantung kepada jumlah tanah yang telah mereka perolehi pada hari tersebut. Selalunya, mereka akan mengambil tanah 3 bulan sekali untuk stok simpanan mereka sekadar cukup untuk memenuhi permintaan pasaran. Tanah liat yang telah disaringkan diletak di atas satu bekas dan dijemur. Ini bagi memastikan ia menjadi separa kering dan sesuai dijadikan doh sebelum dibentuk mengikut bentuk yang dikehendaki. Disaring dan dikering menjadi dough, seperti dough biskut ya. Setelah proses saringan, ia memerlukan tanah tersebut diuli sehingga membuat bentuk yang dikehendaki. Okey, selepas dibulat, tanah liat yang dibulat tu, dia akan dikeringkan. Kemudian dia akan dibakar dalam selama 5 jam. Tetapi selepas dibakar kita boleh melihat semada dia betul-betul masak ataupun tidak dari segi warna. Yang ini memang dia sudah masak. Kalau dia keluar begini, berarti dia belum berapa masak. Selain daripada local clay, kami juga menggunakan import clay dan yang berwarna putih. Waktu kami masak dia, kalau warna dia belum berapa putih, berarti dia belum masak. Yang ini sudah kering ataupun masak. Yang ini belumlah. Tenaga penduduk tempatan diupah bagi melakukan proses ini yang mempunyai kemahiran tersendiri seperti membentuk manik dan melukis. Saya ajar mereka, kalau mereka tidak dapat buat itu manik, kata saya dengan mereka, kamu ambil tanahnya, tanah liat ini, supaya kamu gulung dia dan jual untuk yang buat manik. Selepas dia kering, baru dicat dan dilukis. Selepas itu dibakar sekali lagi selama 8 jam. Setelah itu, manik akan dibakar di dalam ketuhar ini selama 8 jam sebelum ia diproses semula. Selepas dibakar selama 8 jam dan dibiar sejuk semalaman dan kami sudah mengeluarkan manik itu dari ketuhar dan diperiksa semada ada kerosakan seperti melekat, kerosakan yang begini melekat dan juga pecah. Kerosakannya amat tipis setelah R&D yang kami lakukan dan mengeluarkan hasil yang baiklah, yang bermutu begitu. Begitulah secara ringkas proses pembuatan manik tanah liat. Nama yang saya pakai ini peta, yang manik ini bau tulang. Peta ini mempunyai kaedah pemakaiannya dengan cara tersendiri dan direka untuk menahan rambut dari jatuh sewaktu melakukan kerja, terutama pada zaman dahulu yang wanitanya melakukan kerja kebun. Yang ini tadi kami panggil dia alat berar. Yang ini yang dia belakang dia kan, ataupun dibuat dia di sini, dia kami panggil alat siak. Okey. Yang ini alat tigo kan.
Yang ini alat labak. Dia punya desain. Itulah sebab dorang buat tanah tidak sama. Kalau pakai dia mesti pegang dia punya rempang. Ini macam kan. Buat macam ini baru dia ngam-ngam di sini. Mesti peta ini. Kalau kita letak dia, mesti dia macam ni. Kau pegang dia buat macam ni. Mesti ini rempang dia di telinga, di tengah-tengah. Jangan dia. Kalau dia salah pergi depan, dia bukan lagi itu. Salah itu. Nah, ya. Untuk menggunakan peta, si pemakai mestilah memegang apa yang dikenali sebagai rempang dan disarungkan di kepala agar ia sekata. Okey, macam ni. Okey. Lagi. Tangan dua-dua macam ni. Mesti rempangnya sini. Mesti di sini. Okey. Macam ni cara lun bawang pakai. Rempang mesti di bahagian telinga dan bukannya di tengah-tengah. Cara pemakaian juga amat dititik beratkan kerana cara pemakaian yang betul bermaksud warisan ini dikekalkan di kalangan masyarakat. Menyedari pasaran manik ini mempunyai potensi sebagai hiasan di luar kaum Lun Bawang, Patricia dan ibunya Litan gigih mengembangkan pasarannya ke dunia luar. Lukisan yang moden ini sebetulnya mulai dengan orang yang pelanggan kami juga nih. Ya, pada mulanya kan manik ini sebenarnya dibuat hanya untuk kaum kami Lun Bawang saja, untuk kebudayaan, keramaian ya. Tapi dari hari ke hari melihat permintaan orang lain, customer dari kaum yang lain juga, lalu mereka memberi kami corak yang mereka mau dan dia membuat kami merasa seronok membuatnya. Kami mencipta desain yang berlainan yang biasa kami buat dan dia macam satu kesenian ya. Pasaran dan permintaan kini juga semakin banyak, terutama di luar kawasan lawas, sama ada dari penduduk tempatan, luar Sarawak atau luar negara. Ada juga yang bawa ke Korea, bawa ke Jepun. Secara langsung itu tiada, tetapi melalui individual itu ada.
dari ke Australia, ke UK, ke Jepun gitu. Secara online dari saya itu secara langsung itu tidak ada sebab kebanyakan customer saya pergi online. Jadi kalau saya pergi online itu akan menghalang bisnes mereka karena saya mau customer saya banyak dan saya tidak mau mengganggu mereka membuat pemasaran online. Pemasaran ini tidak berlaku secara langsung kerana terdapat ejen yang menjual secara langsung. Money akan dijual secara pukal dan belum diikat kepada pemborong dan mereka akan membentuk mengikut kehendak dan reka bentuk mereka sendiri nanti. Tidak, kami semua ada sukulun bawangnya, ada patah dan bau tulang. Jadi karena pupus, karena orang tua kami lah orang miskin, dia jual untuk beli belanja mereka. Memang manik ini, memang suku kami Lun Bawang ini yang berharga lah untuk kami. Kan emas ini kira nomor 2 lah bagi kami. Khazanah warisan negara ini tersemadi di Lawas dan dijaga oleh Puan Litan serta anaknya Patricia bagi masyarakat Lun Bawang. Senja merah di Sungai Lawas melambai kepulangan kami. Namun, kita terus berharap agar Lawas menjaga baik khazanah negara Malaysia ini.